السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Menyambung bicara bulan lepas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa qul i'malu hendak bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum, amal kamu, wa rasuluhu, rasul juga melihat amal kamu, wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga melihat amal kamu. Jadi amal kita adalah bernilai tinggi, yaitu dilihat oleh Allah, Rasul dan orang beriman. Maka mari kita beramal, mari kita bekerja. Kita cerita panjang bulan lepas, maka hari ini kita nak tekankan ayat ini. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Hari ini kita nak tengok elok. Wasaturadduna, kalian akan dikembalikan. Kalau ada sahabat kita mati, kita jangan sebut dia telah kembali ke rahmatullah. Kita kena sebut dia telah dikembalikan. Baru betul. Sebab kalau dia telah kembali, maksudnya dia yang pilih nak kembali kepada Allah Ta'ala. Seorang habuk pun tak ada yang nak pilih mati. Jadi kalimah tepatnya sesuai akidah kita ialah dia telah dikembalikan. Baik, jadi saudara-saudari sekalian, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Melayu, bahasa Malaysia tu budak belajar kat sekolah bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Dulu bahasa Malaysia, lepas tu tukar bahasa Melayu, lepas tu tukar bahasa Malaysia balik. Kita pun tak ingat lah. Kira bahasa tu lah tu Kalau dikembalikan, bahasa Arab tu wasaturaduna, dalam bahasa Arab kata itu bina majhul, dikembalikan. Kalau bahasa Melayu dia panggil ayat pasif. Maksudnya bukan kita yang pilih nak buat, bukan kita yang pilih nak kembali. Jadi dikembalikan kepada Allah Ta'ala ni, saudara-saudari, bila-bila masa, dalam apa baik keadaan. Ada yang dikembalikan tengah sujud, alhamdulillah. Ada yang dikembalikan tengah main badminton, main tak sedar diri dalam court badminton tu, terkena dada, jatuh, mati. Asal belum solat lagi sebab main petang. Gitu Kalau main malam pula, isyak belum solat lagi. Ada yang dikembalikan waktu umur dia 87 tahun. Ada pula yang dikembalikan sebaik saja ambil keputusan SPM cemerlang, mati juga dikembalikan. Jadi itu makna wasaturadduna. Jadi kita hayatilah dalam hati kita bila baca Quran. Bila baca Quran jumpa saja wasaturadduna, kamu akan dikembalikan, kalian akan dikembalikan. Mari kita pun berhati-hatilah, sebab tak tahu keadaan apa kita dikembalikan. Balik kenduri 5 anak beranak, mati satu kereta. Gitu tak tahulah bila Jadi pegang elok, wasaturadduna, kamu akan dikembalikan. Sebab itu kalimah suruhan i'malu ni kita kena bersedia daripada masa kita sekarang. Jangan postpone, pencet nanti aku istiqamah lah solat jemaah. Ni kerja ni sibuk lagi, tak sempat. Pencet nanti aku belajar dah tajwid ni. Kerja ni tak sempat lagi. Jadi kita postpone ke pencet. Tengok-tengok lagi 2 tahun mati.
lagi setahun mati, tak sempat ke umur pension. Ya, jadi amal tak dibuat. Jadi sekarang ni dia telah dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah. Dia dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang sifatnya alim. Alim tak payah terjemah Melayu. Alim semua orang tahu. Dia tu alim. Alim ni tuan-tuan bukannya pakai serban 3 lapis, pakai jubah 2 lapis ya. Alim ni dia tahu. Ya, dia tahu. Dia ada ilmu. Jadi Allah ni Maha mengetahui al-ghaibi. Al-ghaibi ni dia kata al-ghaib, yang ghaib. Yang ghaib ni maksudnya tuan-tuan amal-amal, kerja-kerja yang kita buat masa orang tak ada. Maksudnya kita berseorangan. Ya. Waktu kita berseorangan, itu namanya al-ghaib. Allah dahulukan dulu al-ghaib ini terhadap asyahadah. Asyahadah itu ialah amal-amal, kerja-kerja yang kita buat depan orang. Depan orang, ramai orang baik. Ya, bila orang tak ada, perangainya kadang-kadang tak sama dengan yang masa depan orang. Ya, jadi Allah dahulukan al-ghaib sebab berseorangan ni banyak perangai yang dilakukan. Ada orang perempuan atas. Ada orang perempuan Melayu waktu Malaysia dia pakai tudung, tapi taklah sempurna sangat tudung tu. Tapi masa duduk overseas jumpa dengan kita, ini bukannya kakak. Oh ya ustaz, ya ustaz. Mengapa tak pakai tudung? Oh kat overseas tak pakai tudung. Kat Malaysia pakai tudung. Ya. Jadi al-ghaibi wasyahadati. Kan? Laki bini tengah bergaduh macam mana baik. Kalau ada tetamu datang rumah bermalam contoh dia kan, mak saudara ke abang ke datang, adik ke datang, dia jangan jadi baik. Laki bini dia bergaduh macam mana baik, depan orang dia akan jadi baik. Bila orang tu balik di perang dunia ke-7 balik. Jadi depan orang ni asyahadah ni ramai orang baik. Tapi masalahnya al-ghaibi. Sebab itu Allah SWT janjikan keampunan dan juga ganjaran yang besar ni kepada yang baik waktu dia seorang. Yang baik waktu dia seorang. Cuba saudara-saudari bayangkan, kan saudara-saudari dah hafal surah Al-Mulk kan? Cuba bayangkan muka surah pertama surah Al-Mulk tu, ayat bawah sekali. Apa bunyi dia? Cuba bayangkan dulu. Allah Ustaz, tak dapat bayang Ustaz sebab tak ada dalam kepala. Nak bayang pun Ustaz, bayang macam-macam bayang datang. Mari kita buka ni Ni 204, nanti kita balik. Kita pergi 5 6 2. Surah Al-Mulk ayat bawah tadi. Apa dia dah slow kan? Komputer dia tak biasa dengan Quran. Mu'allak komputer. Mari kita tengok Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Kita tengok. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut Tuhan mereka bil ghaibi, dengan ghaib, tidak kelihatan. Bukan dia tu ghaib, maksudnya orang-orang tak tengok dia. Maksudnya waktu dia berseorangan. Ni markahnya, value amal dia tu power. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka waktu berseorangan, orang tak nampak, dia dapat apa? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah janjikan bagi mereka itu keampunan dan juga ganjaran yang besar. Jadi Allah bagi value yang special. Siapa yang berjaya buat amal. Amal ni sama ada wajib sunat tu buat ataupun haram makruh tu tinggal. Itu amal lah tu. Kerja kita.
Jadi ditekankan bil ghaibi. Itu special bil ghaibi. Ada satu tempat lagi. Tak jauh pada sini juga ni. Cuba 5 2 0 enter. Tak silapnya di sini juga ada disebut ni. Kita kena tengok ayat, saudara-saudara ya, sebab kita ni ustaz yang paling jahil sekali kat dunia ni, jadi kena tengok. Ustaz-ustaz lain tu ada yang alim, dia tak payah tengok, dia baca je. Jadi kita ni ustaz paling jahil, kena tengok. Ni dia ya, man khasyar rahmana bil ghaibi. Man tu orang, sesiapa dia takut Ar-Rahman ni, sebab orang Mekah dulu bila sebut Ar-Rahman dia terima, dia suka, sebab dia tahu Ar-Rahman ni bagi hujan, tumbuhkan rumput. Bila sebut Allah dia tolak, sebab Allah ni menunjukkan esa, kena bagi ubudiah kepada dia, kena takut kat dia. Orang Mekah tak terima. Ar-Rahman, siapa yang takut Allah Subhanahu Wa Taala bil ghaibi, tidak kelihatan, maksudnya orang tak nampak dia, dia seorang-seorang. Wajaa, ini cerita di akhirat ni. Wajaa, dan dia datang nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kat dunia lah, biqalbim munib. Jadi segala salah silap dia bertaubat cepat-cepat. Kerjanya yang tersasul, kan, terima rasuah RM10, dia taubat cepat-cepat. Lepas tu dia sedekah pada orang miskin RM10. Gitu. Dulu orang lelaki-lelaki mata tengok benda haram banyak, dia guna mata, dia taubat, taubat astagfirullahalazim. Lepas tu dia guna mata dia tengok ayat Quran lama-lama pula. Gitu dia tu, maka dia dapat apa? Dia dapat udkhuluha, masuklah ke dalamnya, maksudnya ke dalam syurga. Ini janji-janji Allah Ta'ala kepada orang yang beramal secara orang tak nampak. Mahal dia punya nilai. Banding dengan baca Yasin ramai-ramai, duk belajar Quran ramai-ramai. Yang ramai-ramai ni solat hajat ramai-ramai, yang tu dia punya value dia rendah. Dia siapa yang boleh solat hajat seorang-seorang, bila kawan kita ada nak operation mana-mana kan, dia solat hajat seorang-seorang. Seorang dia buat solat hajat 2 rakaat. Dia buat dalam sujud, dia doa, ya Allah, saudara aku akan operation, saudari aku akan operation esok ni, bagilah dia kesihatan yang baik. Bau. Tapi realitinya ramai yang tak mampu buat. Bila kita ajak, yang muda-muda je saudara-saudara kan, okey jom kita duduk dalam 40 orang, kita janji je hari Ahad ni kita jumpa kat masjid mana-mana. Okey, janji grup-grup WhatsApp yang ngaji Quran tu kan, janji. Okey, janji 20. Jumpalah mana-mana 40. Okey. Jadi ustaz duduk depan je ni kan. Saudara ambil Quran, ambil rehat, ngadap kiblat, buka daripada mana-mana yang saudara nak mula. Jom kita baca 2 jam setengah tak henti. Saya cuba bantu. Kalau saudara ngantuk nanti saya akan pergi kat saudara, saya tepuk belakang. Macam tu nak hilangkan ngantuk. Alhamdulillah mampu. Kita dah mula dah buat program ni. Mampu 2 jam setengah baca Quran tanpa henti. Masya-Allah. Lepas tu kata, wah ustaz, dapat dekat 3 juzuk ustaz. Sekali duduk baca. Sebab 2 jam dapat. Tapi kalau seorang-seorang boleh sampai tak 2 jam? Bila kita ramai-ramai tu, tumpang-tumpang semangat tu, okey, boleh mampu. Tapi kalau kat rumah boleh tak? 2 jam tanpa henti. Bukan 2 jam ni ustaz, nak habiskan 2 muka surat tu pun terseksa ustaz. Kan bila buka Quran tu dapat sebelah sini kan dia 2 kan. Bila kita buka tu 2 muka surat kan dapat 2 muka surat, untung dah ustaz. Itu pun rasa masuk syurga Firdaus dah tu. Sadaqallahul azim. Tapi bila ramai-ramai boleh 2 jam lebih. 2 jam syukur mampu ya. 3 juzuk tu. Habislah Baqarah, masuk Ali Imran sikit. Gitu. Jadi value bil ghaibi ini cerita kawan-kawan value atau man khasyar rahmana bil ghaibi. Nak tunjuk perkataan bil ghaibi hari ni. Jadi jom insyaallah
Jadi orang perempuan atas kalau mak mertua tak ada rumah pun sendukkan nasi suami, ambil pinggan dia kan, dia ambil air basuh tangan dia, bagus. Jadi Allah suruh dia udkhuluha, masuklah ke dalam syurga bisalam. Kan? Ya, dengan selamat, dengan aman. Lepas solat kita baca apa kawan-kawan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahayyina rabbana bis salam. Lepas tu wa adkhilnal jannata daras salam. Itu salam wa adkhilna tu kawan-kawan, ini ya. Wa adkhilna tu ini dia, udkhuluha. Adkhilna dan kholam, itu huruf dia punya huruf ya. Wa adkhilna. Alif tu jadi bagi atas, hamzah kan kan, dal tu ada, kha tu jadikan bawah, khi lam tu matikan ya. Jadi adkhil, lepas tu ujung tu buhna, adkhilna ya. Maksudnya kita minta Allah masukkan kita. Yang ini Allah suruh kita, insya-Allah lah, amin ya. Udkhulu, kamu masuklah, kalian masuklah ya. Sebab tu lepas solat kita minta tu, wa adkhilnal jannata. Apa dia syurga tu? Jannah tu syurga. Dia darussalam, bisalamin ya. Kita akan selamat, sejahtera, aman dalam syurga. Ingat saudara-saudara sekalian, kita nak baca Quran ni, nak ngapal sikit surah Waqiah tu, nak ngapal surah Al-Kahfi tu. Siapa dah hafal surah Kahfi kat tangan yang dalam ni? Kat tangan. Tak ada? Atas? Tak ada tak? Jadi senang ke susah nak ngapal tu? Sebenarnya senang je. Tapi sebab kita bikin dia persepsi susah dan tangguh-tangguh. Sebab kita suka yang santai-santai. Kalau menonton televisyen kan tak payah usaha apa-apa, duduk nyanda mata ngeng, itu kan senang. Dia tak payah mujahadah melawan. Itu ramai yang buat. Dia lepak kat dunia. Kan? Ingat tu, kejap ni saya nak tunjuk satu tempat lain ya. Lepak kat dunia ni jangan lepak sangat. Lepak tak apalah, nak rehat dah penat kerja kan kejap, tapi gunakan masa-masa ya. Saudara ya. Insya-Allah kot. Ya, apa surah Kahfi sikit. Tak banyak pun. Kan bagus sebelah muka surat kan. Kan seminggu satu ayat. 1 tahun dah dapat 50 ayat kan. Menjelang pencet apa lagi? Kan? Baru power daripada rumah hari Jumaat bawa kereta ataupun naik komuter, naik MRT apa-apa. Mula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Apa boleh kita baca surah Kahfi itu tanpa buka Quran? Ya, tengah-tengah nunggu ATM nak cucuk ambil duit ya kan, boleh sambung lagi baca tu. Sebab dah hafal kan. Tapi nak hafal tu ramai yang tak buat. Amal. Jadi kan, amal nak menghafal tu ramai tak buat. Sebab apa? Sebab kita utamakan rehat kat sini. Yang peliknya kayu basikal 8 jam penat-penat boleh pula. Mengapa surah Kahfi tak boleh? Ya, dia kata nak rehat. Oh tu kau kayu basikal sampai 8 jam tu tak penat ke? Pernah panas berat tu pukul 12, pukul 1 tengah hari ni. Boleh pula. Walaupun pun nak panas terik. Ngapa surah Kahfi tak boleh? Sebab apa? Sebab amal tu amal baik. Naik basikal jauh-jauh jadi benda lawa. Sebab fardu ain dia tak belajar. Ya, ingat saudara-saudari sekalian, nanti syurga itu amal. Zalika yaumul khulud. Cuba saudara-saudari perhati itu. Apa maksud al-khulud? Kita rehat kat sini, santai-santai tak lama, lepas tu kita mati. Kan? Kalau kita buat amal-amal baik ni, Allah bagi ganjaran ampun dan syurga nanti. Jadi syurga itu dia ada tempoh. Dia tak ada limit. Ya, dia khulud. Khulud ni kekal. Ya, kekekalan. Kekal abadi. Khulud. Ya, itu yang kita kena faham. Ya. Baik. Jadi poinnya tadi, sambung cerita bulan lepas, Allah perintah kita i'malu. Ya, Allah
Allah perintah kita i'malu, hendaklah kamu bekerja, beramal, buat baik-baik, buat yang sunat, yang wajib buat, jangan tangguh-tangguh. Yang sunat buat, jangan tangguh-tangguh. Dengan sebab apa? Sebab penting ni wasaturadduna, kalian akan dikembalikan. Tak ada pilihan kita bila anytime. Jumaat itu Ustaz dijemput khutbah kat satu surau Jumaat, pergi khutbah. Habis lepas tu suruh jadi imam pula. Jadi kita pun jadi imam. Habis doa, salam. Seorang kawan bisik kat telinga. Dia kata, Syekh, anda tahu tak sahabat kita dah tak ada. Siapa? Ahli jemaah surau tu lah. Dulu dia pengurusi surau. Dia sebutlah namanya. Dah meninggal dah Ahad hari tu. Dia kata, ya Rabbi, kenapa tak WhatsApp? Kenapa tak beritahu? Dalam keadaan sehat-sehat dah meninggal. Ila alimil ghaibi. Itu cerita tunjuk perkataan al-ghaib tadi. Wasyahadah tak payah cerita. Sebab kalian mampu baca Yasin dari mula sampai habis ramai-ramai. Mampu surah ajak ramai-ramai. Waktu maksudnya mata orang nampak. Kalau imam tu dia mampu arif disukun tu 6 harakat bila jadi imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tu. Bila suara tu didengar orang, maksudnya syahadah lah, ada telinga dengar. Mampu. Tapi ramai makmum terperangkap. Terperangkap apa? Bila rakaat 1, 2 maghrib isyak tu dengar imam baca macam tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, panjang-panjang kan. Jadi makmum ni masa rakaat ketiga pun baca macam tu lah. Dia kan dah baca sorang-sorang kan. Dah ghaib kan. Bil ghaibi dah baca sorang-sorang. Makmum pun Bismillahirrahmanirrahim. Makmum baca macam tu. Sampai mana makmum baca imam rokok kalau baca macam tu? Ramai makmum terperangkap. Imam pula tak umumkan. Ni 2 rakaat ni 6 harakat maknanya sukun. Nanti senyap nanti 2 harakatnya dia tak umum pula. Jadi bila makmum dengar macam tu imam baca kan, sempurna elok 6 harakat ujung-ujung tu, maka makmum pun rakaat 3, 4, imam mesti baca macam ni. Jadi makmum pun bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai siratal Allahu akbar, ada rokok. Kan? Mengapa imam mampu 6 harakat panjang-panjang bila telinga orang ada dengar? Walhal bila senyap kadang-kadang harakat pun tak ada. Jadi makmum ramai terperangkap. Betul tak saudara-saudara? Kadang-kadang ramai kaum kita mengadu. Ustaz, kalau imam dah rokok Ustaz, kita kena habis tak Fatihah Ustaz? Ustaz kata jangan tanya aku lah soalan tu. Kau duduk belakang imam tu, berdiri tu, masa dia nak pergi sujud tu, kau tenang punggung dia, jatuh tersungkur, kau ganti jadi imam. Tapi jangan buat pula, nanti kena tangkap kita. Itu syahadah lah. Syahadah tak payah cerita panjang. Sebab depan orang, ramai orang baik. Jadi sudah-sudah, bila kita kembali kepada dia, apa berlaku? Ni tengok elok ni. Imani ayat ini elok. Mengapa perlu kita bertaubat kalau kita lalai? Tak boleh tangguh taubat. Sebab fayunabbiukum. Maka dia memberitakan pada kalian. Memberitakan maksudnya beritahu pula. Dia tu Allah Ta'ala. Sebab tu di itu huruf besar. Allah akan beritahu kamu nanti, kita ni, bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian telah kerjakan di dunia. Pemberitahuan tu saudara-saudari ialah bermula daripada saat akil balik kita. Itu akan diberitahu. Bukan mula saat umur 50, bukan mula saat 60. Maksudnya tengok ni, aku nak beritahu apa engkau kerjakan, kerja-kerja amal-amal yang kau buat sejak umur 61 ni. Allah tak beritahu macam tu. Allah akan beritahu kat kita, ni bersedialah, semaklah apa yang kau telah lakukan, kerjakan, amalkan sejak kamu akil balik. Itu kena ingat. Kenapa kita sebut macam tu kawan-kawan? Sebab tengoknya masjid surau ni penuh orang terpencen ni, kecuali surau pejabat. Seolah-olah
Allah beritahu benda yang kita buat ni bila dah pencen baru nak buat baik. Tajwid Al-Quran umur berapa belajar? Dah pencen, lidah dah koreh kan, nak suruh tarmihil, bibir tu jangan rapat sangat. Oh, jenuh ngajar tarmihil, macam tu jatuh tu sebut. Tok buka sikit bibir tu tok, tarmihil, dia pun buka tarmihil. Susah dah sebab dah keras kan, masa muda-muda ni buat. Ingat ya, pemberitahuan itu terhadap kerja-kerja yang dilakukan sejak akil balik. Tengang kita ya. Jadi kena, itu yang mesti kita imani betul-betul ya. Baik. Jadi hari ini, nanti bulan depan dah masuk Rajab, dah lambat nak Ramadan lah kan. Mari tengok ni. 3, 6, 9. Bila dia sudah dikembalikan kepada Allah Ta'ala, bagi yang tidak beramal, yang tidak melakukan kerja-kerja baik, maka inilah yang akan berlaku. Mari tengok sini. Tu dia. Inilah yang akan berlaku. Jadi manusia ini hidup lalai, makan, minum, kenyang, ngantuk, tidur membuta, bangun pagi, masuk bilik air, cangkung terberak, mangkuk jamban penuh dengan tai dia sebab makan banyak, gosok gigi, pakai baju, kerja cari duit lagi, makan lagi, melancong, tukar rim kereta, masuk aircon sejuk rumah. Itu saja manusia buat. Masa miskin, TV kecil, masa dah gaji dah mahal, tukar TV lebih lebar. Dulu TV letak kat meja, sekarang letak kat dinding. Banyak mengingatkan ke banyak melalaikan? Dia lalai hidup lalai. Amal kerja-kerja baik ni tak dibuat. Bila datang orang miskin minta, dah nampak dah tangan orang tu menggigil kelaparan kan dengan 2 anak ni, kita nampak memang dia kena ke bulu. Itu pun buka wallet, dia bagi buka wallet, dia pilih. Mula jumpa 100, tak ambil. Pindah ke 50, tak ambil juga. Pindah, jumpa 20 pula, ambil tak? Nak bagi kat orang ni, not 20, bagi tak? Tak lagi, pindah jumpa 10, tak ambil lagi, jumpa RM1 baru ambil bagi. Itu cerita nak amal baik. Tapi bayar esro bulan-bulan, 120, selamba ya pindah kredit, bayar. Tak pernah rasa bakhil, tak pernah rasa kedekut. Tapi amal kerja tu bantu orang susah tadi. Pilih non daripada 100 turun 50, turun 20, turun 10, RM1 sekeping pula. Tapi berbelanja ke benda yang lalai tadi, tak pernah rasa kedekut. That's what I found among our brothers, not among our fathers, sebab dia dah sedar dah, sebab dah tua. Among our brothers, you remember, kelalaian ini dia akan berterusan. Sampai bila? Ini disebut hatta, sehingga, sampai, sehingga, idza, apabila, jaa, datang, ahada, pada seseorang. Maksudnya seseorang tu yang kena didatangi. Sebab tu dia ahada. Nanti saudara masuklah kelas bahasa Arab nanti boleh faham Quran cantik macam mana. Siapa minat daftar nama dengan Rusdi. Nanti kita buat perkampungan bahasa Arab. Ambil cuti seminggu. Kan kita belajar. Nanti bila baca Quran, idza jaa ahada, ahada ni kena datangi ni, bukan dia yang datang. Kita boleh faham macam tu. Hum, mereka al-mautu. Jadi apa yang jaa, apa yang datang, al-mautu, sebab dia baris atas al-mautu. Jadi maut tu datang pada ahada. Yang tadi kamu akan dikembalikan. Maksudnya bukan pilihan kita. Itu pun sama juga. Jangan cakap dengan orang, kau ni cari maut lah. Tak ada siapa cari maut lah. Maut yang cari dia.
dia telah kembali kepada Allah. Bukan dia kembali, dia telah dikembalikan. Betulkah perkataan-perkataan kita? Jadi bila seorang tu dah datang maut pada dia, qala, barulah dia berkata. Apa dia kata sahabat-sahabat? Rabbi, wahai Tuhanku. Irji'uni. Baru dia kata, dah mati dah ni, dah mati. Baru dia kata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup masa umur 43 tahun. Dia nak masa umur tu, kembali masa umur macam tu. Lutut belum sakit, pinggang belum sakit ni. Apa dia nak buat? Minta mohon kembali. Dia nak tengok Manchester lawan Liverpool lagi ke? Tak, la'alli, supaya aku malu. Tengok tadi Allah perintah tadi malu kan, beramallah, bekerjalah, berusahalah, buat baik banyak-banyak. Tapi dia tak buat. Dia belajarlah hukum-hukum, belajar Quran ni, tajwid lah maksudnya. Tak belajar. Tapi sukan habis dia tengok. Masa habis juga. Tapi yang Allah suruh buat ni dia tak buat. Gitu. Lepas kita dah cerita, suami ialah patutnya kerja betul-betul pukul 6 petang jadi pengedar takaful mana-mana dapat duit, hari malam pula jadi ejen package umrah lah, dapat komisen lagi untuk lengkapkan keperluan keluarga. Jangan melepak depan TV, jangan leka depan grup WhatsApp. Walhal suruh bini kerja untuk lengkapkan cukupkan keperluan keluarga. Nanti menyesal. Suami ni menyesal, isteri tak menyesal sebab dia buat amal. Sebab dia kerja, dia bantu suami dia, dia dapat pahala. Suami dia yang takkan dapat pahala sebab dia disuruh ataupun terpaksa isteri dia pergi kerja untuk lengkap keperluan keluarga. Walhal suami ni melepak 3 jam depan bola. Kalau 3 jam tu diganti dengan usaha cari rezeki yang online, insya-Allah jadi isteri boleh tumpu perhatian, jaga anak, gitu. Tak payah susah-susah. Ustaz, nanti kalau dia tak datang kerja, dia tak boleh ikuti kuliah zuhur Ustaz pula. Kat pejabat, kat surau ni ada lain boleh. Boleh ikuti di rumah. Baik. Jadi dia mohon orang ini nanti saudara-saudara kan, dia akan mohon hidup balik untuk buat amal. Amal mana? Soalihan, amal baik, amal soleh. Aku nak hempas pulas ni kerja cari rezeki, ya Allah tolonglah hidupkan balik. Aku takkan izinkan isteri aku berpenat-penat mencari duit untuk melengkapkan bayar sewa rumah yang kami kongsi dulu bayar sama-sama. Kali ni kalau dapat hidup balik, aku nak bayar seorang-seorang je bayaran rumah bulan-bulan ni, tak nak kongsi-kongsi sebab rugi aku tak dapat amal soleh kalau kongsi. Boleh faham tak wahai suami? Gitu. Saya tak akan izinkan isteri saya guna duit dia untuk makan tengah hari dia kat pejabat walaupun terpaksa kerja sebab dia seorang yang engineer yang pakar kena kerja juga lah, bangunkan negara kan. Saya akan biaya makan tengah hari di pejabat, saya akan bekalkan duit. Saya tak akan izinkan guna duit dia sebab kalau dia guna duit dia makan tengah hari, saya tak dapat amal soleh iaitu beri nafkah dia makan tengah hari. Itu suami akan menyesal. Orang perempuan jangan lupa, pilih saya sebagai Perdana Menteri, akan ku bela nasibmu. Jangan lupa. Yang bawah-bawah ni jaga, akan ku penjarakanmu kalau asyik tengok bola dengan kayu basikal 12 jam tanpa berusaha melengkapkan rezeki keperluan keluarga. Ingat, oleh itu jangan pilih aku. Tapi sebenarnya kita jangan menyesal, gitu ya. Dah mati nanti jangan menyesal kan. Amal soleh apa yang dia yang dia kata apa? Irji'uni, balikkan aku hidup ke dunia supaya aku dapat buat amal soleh. Okey, amal soleh yang mana saudara-saudara? Ini poin kita nak bincang. Fima taraktu. Amal soleh yang dia sepatutnya dulu buat tapi dia tinggalkan, dia tak buat. Sikit ke banyak tu? Amal-amal soleh ada ruang
ada tenaga, ada peluang untuk buat, tapi tinggal lalai. Itu tadi kelalaian tadi, lalai tak buat. Itulah permohonan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tu? Bila idza jaa ahadahumul mautu. Bila dah mati, baru mohon balik untuk menyahut seruan Allah Taala, i'malu, bekerja, beramallah kamu. Sebab tu kita kena berhati-hati kawan-kawan. Kita list down kan. Aku ayah, apa wajib aku? Senarai kan? Aku suami, senarai sendirilah, jangan beli buku. Beli buku dia tak real. Sebab dia jadi santai baca. Ambil pen, ambil kertas senarai. Aku suami, satu, aku kena peluk, kena telanjangkan bini aku ni seminggu 2 kali. Wajib aku. Senarai kan? Yang malu-malu apa? Kik kau gelap kalau dalam bab tu. Kan tu buat, yang tak buat tak lagi menung bini. Satu, yang tu insya-Allah semua buat, tengok muka ni buat ni kan. Nombor 2, aku kena ajar bini aku ni idgham mutajanisaini, idgham mutaqaribaini, imalah dan ismal. Tu. Yang tu buatlah. Bab siapkan shampoo wangi dia mandi, dia pakai minyak wangi tu buat. Teranjang peluk, cium, jimat buat. Tapi ni panggil, mari sini pakai tutup aurat sikit, ambil uduk sikit. Cakap kat isteri kita ni kan, ni sama-sama kita ni kan, bukannya maksudnya bercakap ni buat manjang ni tak. Sama-sama usaha lah kan. Duduk ya, baca, buka surah apa yang paling susah baca? Surah Syu'ara. Dia ni kalimah-kalimah dia tu, baris dia tu agak susah sikit nak sebut baca ni surah ni, apa nak dengar ni. Jadi dia pun baca. Kalau tak Syu'ara pun apa dulu kita sebut? Yang baca ni yang 3, 4, 3. Yang baca ni yang ayat ni yang kita pun bacalah. Kan? Ni suami buat ni. Suami buat ni Kalau dah buat nanti dia tak perlu hidup balik. Tak perlu mohon hidup balik untuk buat kalau dah buat. Baik. Dia ayat mau bacalah, anahnu sadadanakum. Saudara-saudara perhati tu, kum. Ada mim mati depan dia huruf apa? Depan dia huruf ainil huda. Jadi mim mati tadi disambut oleh huruf ain. Jadi suami pun kata yang ini yang nama hukumnya ialah izhar syafawi. Sebab mim mati depan dia ain. Kalau isteri dapat suami macam tu, megah. Syukur tak? Sujud syukur tak? Tu tengok orang atas ngangguk. Tapi nak dapat macam tu senang tak? Agak-agak siapa yang betulkan siapa kalau baca beradab macam tu? Hari kita ada kursus 14 bulan 13 bulan ada program keluarga datang, kita nak buat praktikal cara hidupkan rumahku, syurgaku. Baik. Jadi isteri kita baca lagi ba'da ija'akum bal. Kita pun tanya, tu tengok tu, mim mati tu, depan dia huruf ba. Beritahu abang apa nama hukum tu. Isteri kita pun terkebil tak tahu, kita pun beritahu. Itu hukumnya mim mati depan dia huruf ba tu namanya ikhfa syafawi. Cara baca dia jangan rapat sangat bibir. Ija'akum bal. Kita ajar dia. Yang tu apa hukum amal bagi suami tu, saudara-saudara? Sunat ke wajib? Buat macam tu apa hukumnya? Sunat ke wajib tu? Siapa tak buat, nanti mati, pahala tak cukup, dia akan minta hidup balik. Ya Allah, hidupkan aku balik untuk aku ajar isteri aku fardu ain. Siapa dah buat, dia tak perlu mohon hidup balik. Itu maksud amal soleh yang aku tinggalkan. Dia akan hidup balik. Semak lagi, bal kuntum mujrimin. Tu yang tu mim mati depan huruf ba, huruf mim tu. Apa pula nama hukum tu? Isteri pun tergebil-gebil tak apa jawab. Suami begitu. Itu namanya idgham mitlaini. Tutup rapat mulut. Kuntum nanti minta suami semua hadir. Kita nak syarah dengan suami.
kita buat kursus di hotel mana 4 bintang 5 bintang. Kita nak taklimat. Ni suami ni tak ramai adik ni ramai tak. Jadi selesai hukum ni mati, kita beritahu kat isteri kita. Maka nanti bila mati nanti, maka dia tidak perlu lagi komputer keluar gambar lain-lain laju je. So Quran slow dia gerak. Komputer pun tak suka nak baca Quran ni. Baik, bila mati nanti dia tak perlu kata wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup ke dunia, la'alli supaya aku a'malu salihan, buat amal soleh, iaitu mengajar isteri tadi, fima taraktu, yang mana amal itu, kerja itu aku tinggalkan dulu masa aku hidup dulu. Dia tak perlu cakap lah, sebab dia dah buat. Kalau dia taraktu, kalau dia tinggalkan tak buat sekarang masa hidup, nanti takut-takut dia kena minta hidup balik untuk buat. Do you understand, my brothers? So now, apa yang mesti kita buat? Jomlah kita beramal, jumpa orang miskin, sunat sedekah, kita sedekah. Jangan tanggung kan? Tapi itu sunat tu. Ni yang wajib-wajib. Wajib-wajib. Jadi senaraikanlah wajib kita. Wajib kami ini ialah beritahu orang Quran, sebab ramai orang tak tahu makna Quran. Itu wajib kami. Kami bukan kewajipan kami bercolote, buat lawak jenaka, awang gelak, tak kering gusi, ceramah. Itu bukan kewajipan kami. Sunat pun tak. Tapi kalau nak glamour, orang jemput sana sini, macam itulah bentuk ceramahnya. Lawak. Jadi kewajipan kami beritahu Quran. Sebab orang Melayu kata dia beriman dengan Quran. Bila tanya apa Quran beritahu kat kamu, dia tak boleh jawab. Maksudnya dia beriman kulit kertas tu lah. Beriman dengan Quran, dia beriman dengan kertas ni. Beriman dengan Quran bukan beriman dengan kertas. Beriman Quran, beriman dengan kandungannya. Jadi kita beritahu lah sikit-sikit. Sebulan sekali dapatlah 3-4 ayat. Kita tunjuk 5-6 ayat. Okey tu kan, menjelang tahun 2020 nanti habislah 30 juzuk. InsyaAllah selesai tanggungjawab kewajipan kami kan. Daripada langsung tak tunjuk. Jadi saudara-saudari ingat jadi bila mohon hidup balik, Allah jawab kalla, tak boleh. Sekali-kali tidak, tak boleh hidup balik. Itu kita dah faham dah. Maka akan berterusanlah perjalanan hidup kita nanti. Di mana tu akan berterusanlah perjalanan hidup kita dalam barzakhun. Sudah tengok perkataan alam barzakh. Dalam keadaan wajib banyak tinggal, sunat banyak kita tangguh tak buat, yang haram tak pernah kita tangguh, yang lalai tak pernah kita tinggalkan. Manjang buat, nanti malang nasib hidup kita. Sekalipun nanti rumah kita besar, lot banglo 100 kali 600 kaki, besar luas. Rumah ada 13 bilik, swimming pool pun luas, tapi kubur nanti sempit. Kat dunia rumah downlight tu, itu orang-orang tak elok baca sakit mata kan. Jadi downlight, plaster ceiling tu rumah comel tu, tapi dalam kubur gelap gelita. Dalam rumah ada penyembuh wangi tu, dia ada rumahnya tu, dia bunyi penyembuh wangi dia tu rumah wangi tapi dalam kubur nanti busuk. Jadi sebab apa? Sebab perintah Allah Ta'ala malu beramal tidak kita laksanakan. Wallahu a'lam. Itulah yang nak kongsi ayat-ayat sebenarnya bulan-bulan yang penuh berkat ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom salat zuhur. Ada solat jam apa ke? Ada.